Kalau rusuk sebelah kiri. Kalau kita keras sangat, dia akan patah. Kalau kita lembut sangat, dia tak jadi apa. Dia bengkok. Tulang rusuk sebelah kiri bengkok. Kalau kita nak betulkan dia, keras sangat, dia akan patah. Kalau kita lembut sangat, tak gerak satu apa pun, satu inci pun. Jadi kena sedang-sedang. Itu memerlukan kemahiran, memerlukan ilmu. Dan Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi Allah Adam AS, seperti mana telah saya ceritakan kepada tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Adam AS diciptakan daripada 60 jenis tanah. Daripada 60 jenis tanah. Tanah itu diambil oleh malaikat Jibril di dunia ini. Ada yang diambil daripada tanah Jepun, ada yang diambil daripada tanah bumi Iraq, Malaysia, ada yang ambil daripada Mesir, daripada Mekah. Dia ambil sikit. Ada yang ambil di Pontian sikit, dekat laut, dekat pantai apa, Rambai. Ambil sikit. Rambah. Oh, saya pergi makan ikan bakar kat situ, sedap. Kita bawa sendiri kita, tapi malam tak nampak apa lah. Dan ada ambil sikit-sikit 60 jenis tanah Nabi Adam dijadikan. Apabila sebab 60 jenis tanah inilah yang akhirnya jadi, bila lahir dalam kalangan anak Adam, ada yang putih, ada yang merah-merah putih, ada yang gelap, ada yang sawo matang, ada yang coklat, ada kelabu, ada macam-macam lah. Kerana dia ambil tanah sedikit, ambil sikit-sikit daripada pelosok dunia ni. Sebanyak 60 jenis tanah. Kemudian apabila siap dibentuk oleh malaikat Nabi Allah Adam AS, maka dibiarkan Nabi Allah Adam itu selama 500 tahun. Acuan bentuk Nabi Allah Adam, bentuk manusia itu dibiarkan selama 500 tahun. Dibiar begitu sahaja. Dalam masa 500 tahun itulah Iblis masuk ke dalam rongga-rongga tubuh badan Adam yang kosong, yang belum lagi ditiupkan roh. Kita kalau nampak sebelah kiri kita itu adalah jeti ya. Itu adalah harbor. Kita tengok ada kapal besar depan tu. Itu ni Laut Merah. Kita mungkin akan lalu di laut kejap lagi, kita boleh singgah. Ni Laut Merah. Memang Laut Merah ini bersambung dengan Mesir. Jadi saya nak ceritakan sikit lagi tentang Nabi Allah Adam AS. Saya akan cerita tentang satu kisah menarik tentang Nabi Musa dengan Laut Merah, tentang Fir'aun dengan Laut Merah. Jadi tuan-tuan sekalian, selama 500 tahun itulah Iblis masuk dalam hati Nabi Allah Adam. Setelah mana 500 tahun, dia keluar. Bila dia keluar, dia meninggalkan kesan dalam hati Nabi Adam. Bukan hati Nabi Adam itu tidak bagus, tapi sifat-sifat setengah-setengah perkara itu diwarisi oleh anak cucu baginda. Nabi Adam itu maksum, cuma ada sifat-sifat hantu, sifat-sifat nak marah orang, nak yalah pun nak khianat kat orang. Itu sifat Iblis yang diwarisi selama 500 tahun dia mendiami dalam hati Nabi Allah Adam AS. Setelah mana selesai 500 tahun itulah Allah Ta'ala meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Allah Adam. Ditiupkan roh melalui hidup. Apabila roh itu ditiup melalui hidup Nabi Allah Adam AS, tiba-tiba Nabi Adam rasa macam nak bersin. Bila dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah dia perkataan yang mula-mula sekali yang disebut oleh Tuhan kita Nabi Allah Adam AS. Itulah dia kisah, sikit panjang lagi, tapi rekanya begitulah tuan-tuan sekalian, kisah Nabi Allah Adam AS. Tuan-tuan, kita akan tiba, kita akan lalu dia, kita tak boleh singgah ya. Kita dilarang untuk turun di kubur Siti Hawa ni. Kita hanya boleh lalu sahaja. Dan dia akan pelan-pelan. Kita tengok, tangkaplah gambar tuan-tuan, kerana sebenarnya tidak ada bas tiram yang lalu di sini. Susah bas tiram nak lalu di sini. Ini saya negotiate dengan driver, cik-cik dia sikit, dia bawa lah kita. Kerana dia sebenarnya asal di kawasan larangan, untuk lalu pun tak boleh. Tapi Alhamdulillah hari ini kita boleh lalu. Tuan, lihatlah kubur ni. Dalam sekitar lagi 4 km kita akan sampai, 4 hingga 5 km. Cuma kita tak nampak lah kuburnya. Dia punya dinding adalah dinding dia. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, inilah dia bandar Jeddah. Jeddah ni tuan-tuan, jim
dal ta, jim dal ta marbutah, ta bulat ni. Bandar Jeddah, Jeddah maknanya jaddatun, nenek. Jaddatun dalam bahasa Arab nenek. Jadi mungkin masa tu saya sempat berkelah dengan Tuan Haji Saad. Silap saya di sini masjid ni, betul tak Tuan Haji? Belah kiri, belah kiri. Ingat tak kita berkelah malam tu? Kita makan nasi tengah malam tu. Di sinilah di masjid ini. Kami berkelah pada tu malam, makan nasi ayam tak silap. Dia temani kucing-kucing. Sebelah kanan ni tempat shopping orang Indonesia, Kornis. Biasanya bas dia cuma setakat ini sahaja. Jadi kita akan ke depan sikit lagi untuk pergi tengok kubur Siti Hawa. Sebelah kiri kita ni Laut Merah. Laut Merah. Dia tak warna merah lah. Tengok sebelah kanan kita pun ada, dia panggil apa ni? Teluk ke? Dia buat macam parit besar ni. Ini air daripada Laut Merah. Tuan-tuan tengok sebelah kanan kita, sebelah sana tu, itu adalah Masjid Jaffar, Masjid Qisas. Saya pernah singgah di situ, Masjid Qisas tu. Kita singgah tak malam tu? Kita itu tuan-tuan tengok takkan gambar saya akan cerita. Masjid Qisas tu saya pernah singgah. Tuan-tuan tengok sebelah kanan dia ada satu tempat lapang. Itu tempat mengkisaskan orang. Hukuman qisas. Kalau kita buat jahat kat orang sampai telinga dia terpotong, kena potong balik telinga dia. Mereka buat kegiatan itu, hukuman dijalankan di masjid itulah. Panggil semua rakyat Jeddah pergi tengok. Saya pernah sampai situ, lantai yang dia buat hukuman tu saya tengok, tidak ada darah, tapi dia tidak ada bau, tapi dia datang masa nak potong. Sebab tempat pernah berlaku yang pancung kepala banyak kali di situ. Kali terakhir dia buat hukuman pancung, setahu saya 7 tahun lepas, kerana menghina Rasulullah. Dan bila tak itu tidak mahu ditarik semula dan ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Hukuman-hukuman lain tuan-tuan boleh lagi, ada lagi cara pelepas. Tapi hukuman menghina Rasulullah sepakat 4 mazhab, tidak ada khilaf. Siapa yang menghina Nabi wajib hukum bunuh, tanpa khilaf lagi. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, maka Jeddah ini dinamakan Jeddah kerana ada maksud nenek, iaitu nenek kita semua Siti Hawa yang diturunkan di Jeddah. Dan kampung Siti Hawa di Jeddah. Dan Jeddah ini adalah bandar purba, bandar lama. Dan Jeddah adalah ibu kota, ibu negara Saudi sebelum berpindah ke Riyadh sekarang. Sebab itulah kalau kita tengok ada banyak garu-garu. Kita tengok sebelah kanan kita ni masjid Pancung ni. Masjid Pancung, Masjid Qisas. Masjid Qisas, tempat pelaksanaan hukuman tu. Kiri lagi. Tak lupa lah. Saya yang dia tutup tu. Kawasan dia tutup yang belakang-belakang pokok ni tuan-tuan. Kawasan belakang pokok ni dia ada satu lantai. Last saya datang sini mungkin tahun 4-5 tahun lepas. Dia ada pelantar situ. Itu tempat dilaksanakan hukuman pancung. Kalau tuan-tuan tengok adalah YouTube, mungkin dah kena ban. Okey tuan-tuan, kita semakin masuki kawasan, mudah-mudahan kita dipermudah urusan. Jalan yang biasa dilalui dah ditutup. Macam tuan-tuan tengok tadi. Mudah-mudahan kita dapat lalu di kawasan makam Siti Hawa ya. Itu juga ya.
inilah dia lorong-lorong sempit di kawasan tengah-tengah kota Bandar Jeddah. Boleh tengok orang Indonesia sebelah kanan kita ni. Orang Indonesia ni bagus, di mana-mana pun mereka ada. Toko-toko. Toko tu Indo ke? Kebaya. Indo lah tu. Johor. Johor ni ada. Ini kawasan purba Kalau boleh tengok historical Hajj, Babul Furqah, tempat-tempat lama, kota-kota purba. Tempat yang macam ni, kalau tuan-tuan nak suasana yang lebih purba, ini kira dah maju lah. Nak suasana purba, kita boleh tengok di Mesir. Kalau tuan-tuan sukakan sejarah Islam, Mesir tempat yang bagus untuk kita lawati. Di sana ada segala perkara, benda semua ada di Mesir, tuan-tuan. Harap-harap boleh lalu Kalau tak lalu jangan bersedih. Kawasan ini kawasan yang biasanya tak dimasuki oleh bas. Kita boleh tengoklah laluan-laluan dia, laluan yang tak biasa, bukan laluan utama bas. Kita mencuba Banyak bangunan tinggal-tinggal orang beriak. kedai-kedai lama. Contoh di Jeddah ini ramai ahli bait, ramai ahli keluarga Rasulullah tinggal di Jeddah. Ramai ahli keluarga Rasulullah SAW yang meninggal di Jeddah dikebumikan di Ma'la. Mereka mendapat keistimewaan khusus. Meninggal dunia di Jeddah dikebumikan di Ma'la. Kalau kita dikebumikan di Jeddah apabila meninggal di Jeddah. Dan saya secara peribadinya, saya pernah datang ke Jeddah ini naik teksi untuk bertemu dengan seorang ahli keluarga Rasulullah. Umur dia nak dekat 100 tahun. Umur dia hampir 100 tahun. Saya naik teksi pergi balik 570 rial untuk habiskan hanya semata-mata berjumpa selama 2 jam, menerima ijazah. Dia orang tua dan sangat susah nak jumpa. Orang selalu WhatsApp saja. Tapi Alhamdulillah dapat jumpa, dapat bersembang. Saya pergi seorang pada masa itu. Waktu ilmu diingat semua berkat. Kita tengok sebelah kiri kita Maryam. Tuan-tuan, berjalan dalam 1.3 km kita akan sampai. Kita tidak boleh berhenti pun tak boleh ya. Kita cuma boleh slow gitu saja, sepintas lalu. Soalnya menjadi satu pengalaman untuk kita. Dah senang ya nak lalu dengan bas. Dia sebenarnya rezeki kita juga dapat driver yang baik. Kadang-kadang driver jenuh, kita bertengkar tak nak. Kalau depan kita ini, kita tengok kubu. Ini pintu masuk lama ya.
Kubu Jeddah. Tengok. Oh ni. Tengok sebelah kanan kita ni, tagak gambar. Ini binaan asal ya. Sudah berusia ratusan tahun. Rezeki adalah kita lalu kalau ditutup jalan tak upaya. Kalau ditutup kita tak dapat lah. Sikit lagi. Kita boleh lihat lah ini jalan bas-bas. Jangan lalu di sini ya. Yang ada cuma bas sini, bukan bas membawa pelancong. Kita masuk ke kawasan yang agak asing. Tuan-tuan sekalian, di sebelah kanan kita ini adalah makbarah kubur Siti Hawa. Tuan-tuan, dalam ini kubur Siti Hawa. Dalam tembok ni, sebelah kanan kita ni kubur Siti Hawa. Kita tak nampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidatina Ya Sayyidatina Hawa. Hawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ummina Ya Ummina Hawa. Hawa. Al-Fatihah. Kita boleh tangkap gambar, kita nak jalan dah. Dilarang berhenti ya. Boleh snap, nanti hantar dalam group. Kita tengok sebelah depan kita ada polis ya. Itu yang menyebabkan tak ramai orang datang sini. Polis jaga. Okey, alhamdulillah. Okey ke? Alhamdulillah.